Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang setia menunggu saat yang sebegini. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang yang Allah masih lagi memberi kesempatan pada kita, masih lagi membicarakan tentang mengenai satu suasana perjalanan yang kita akan lalui pada masa yang akan datang nanti. Setelah mana kita akan menghadap di hadapan Allah. Kita cerita tentang menghadap di hadapan Allah ini menjadi cerita-cerita yang ataupun berita-berita yang panjang dan besar dalam hidup kita, supaya kita tidak termangu-mangu kala mana kita dipanggil menghadap di hadapan Allah. Ramai di kalangan kita, apabila kita dipanggil menghadap di hadapan Allah, tiba-tiba kita tak tahu apa yang kita akan lalui dan bagaimana keadaan yang kita akan, suasana kita akan lalui pada diri kita ini. Maka nak tak nak pada diri kitanya, kita perlu tahu mengenai setiap di kalangan kita persinggahan-persinggahan, tempat-tempat yang kita kena lalui setelah mana kematian kita. Hari ini insya-Allah kita akan mula menyambung tajuk perbincangan kita ini yang merupakan tempat persinggahan awal menuju ke akhirat Allah. Itu yang disebut dengan kubur. Kubur merupakan tempat persinggahan awal. Apabila kita mati saja, maka kita akan mula memasuki yang disebut dengan kubur. Inilah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah daripada Hani bin Uthman. Dia berkata, apabila Uthman berada di kubur, maka dia akan menangis teresak-esak. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Maka dia pasti menangis sehingga janggut dia basah dengan air matanya. Sayyidina Uthman dia demikian, orang yang lembut, hati yang lembut, dan dia ni cepat untuk dia terasa pada jiwa dia. Waktu mana dia pergi ke kubur, dia menangis teresak-esak sehingga basah janggut Sayyidina Uthman, dan oleh air mata Sayyidina Uthman yang mengalir itu. Seorang itu bertanya pada Sayyidina Uthman. Ada seorang yang bertanya pada Sayyidina Uthman, "Wahai Uthman, mengapa kamu semasa kamu mengingati syurga dan neraka kamu tidak menangis? Pelik aku tengok kamu ni. Waktu mana kami tengok kamu, kalau orang cerita tentang syurga neraka, kamu tak menangis. Tetapi semasa berada di kubur, kamu menangis. Mengapa jadi demikian?" Sayyidina Uthman menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kubur merupakan rumah yang pertama untuk perjalanan menuju ke akhirat. Fa in yanju minhu, mana-mana siapa-siapa yang dia terselamat daripada kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka perjalanan dia lepas pada dia melalui kubur itu semua mudah untuk dia. Wa illam yanju minhu, tapi kalau sekiranya dia tak berjaya, kala mana dia mula masuk dalam kubur, tiba-tiba dia tak berjaya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan lepas pada itu menjadi semakin sukar dan semakin sukar untuk diri dia, untuk dia nak sampai kepada yang disebut dengan kemudahan lepas pada kesukaran itu. Para hadirin sekalian, maksudnya apa dia? Kubur ni merupakan tempat ujian dalam yang kita kena lalui lepas pada kitanya meninggal dunia. Bila kita masuk saja dalam kubur, maka kita ni sama ada dua saja keadaan pada kita. Sama ada mudah ataupun kita jadi susah. Sekiranya Allah jadikan kemudahan pada kita bila kita menghadap depan Allah, setelah mana kita masuk dalam kubur, kita boleh jawab pertanyaan malaikat-malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, maka lepas pada itu semakin mudah. Kita akan mudah. Mudah bila? Bila bangun di padang mahsyar akan mudah. Bila kita melalui titian sirat, mudah. Sehingga kan kita masuk dalam syurga, boleh bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan jadi mudah pada diri kita. Tapi bagi orang yang dalam hidup dia memilih untuk mudah jadi dunia,
Tapi bila dia masuk dalam kubur, maka dia jadi susah. Maka lepas pada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia tak boleh jawab kalau dia nya diazab dalam kubur. Lepas pada itu, fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka yang lepas pada kubur ni jauh lebih dahsyat daripada suasana yang awal-awal dalam kubur ini sendiri. Allahu akbar. Sebab tu kita ni diambil kira tentang amalan-amalan kita. Amalan apa dia? Amalan-amalan yang kita buat sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Bila kita hidup di atas dunia ni, semua kita sedang mencorak suasana kita berada dalam kubur nanti. Jadi, oleh yang demikian, maka kita kena tahu bila kita meninggal dunia, kat mana kita akan singgah. Yang terawal, mula-mula kita singgah yang disebut dengan kubur. Bila lepas pada kubur, kita akan hidup lagi. Hidup di alam mahsyar. Kita akan hidup di alam yang jauh lebih panjang lagi daripada kehidupan yang sementara di atas dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sebut, aku tidak pernah melihat tempat yang amat menakutkan daripada kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan demikian. Aku tak pernah tengoklah satu tempat yang paling aku takut lebih daripada takutnya suasana kubur. Maksudnya dalam kubur tu, yang ke atas kubur tu satu, yang tu orang kita kata tak apalah, kita biasa dah tengok. Tapi yang dalam kubur tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu suasana yang berada dalam kubur tu, aku tak pernah tengok satu suasana yang jauh lebih dahsyat daripada dahsyatnya suasana kubur. Ini tempat yang kita kena tahu pada diri kita ni. Kita kena sentiasa tengok diri kita. Aku ni boleh lepas ke tak boleh lepas? Aku ni bersedia ke tak bersedia? Aku ni akan lalui bagaimana saat mana berada dalam kubur nanti? Razin menambah, aku mendengar suatu syair yang diucapkan Osman ketika mana dia berada di kubur. Seorang sahabat yang lain, dia kata, aku dengar daripada satu syair yang diucapkan oleh Sayyidina Osman ketika mana berada di kubur. Bila muncul daripada kamu peristiwa besar, maka perjalanan panjangku tidak akan samat. Katanya Sayyidina Osman, kubur, kalau sekiranya kamu ni bila berada dalam kubur ini, satu peristiwa besar yang terjadi. Maknanya peristiwa yang menakutkan, menggerunkan. Bila terjadi dalam kubur, lepas pada itu, perjalanan aku tak akan samat. Maknanya siapa-siapa yang kena azab kubur, dia kena azab kubur, maka dia tak akan selamat lepas pada tersebut. Maknanya pada diri dia demikian. Kecuali dia ada cara-cara untuk nak selamat tu, nanti insya-Allah kita akan ceritalah. Tapi nak gambarkan siapa yang masuk dalam kubur, dia kena saja azab kubur. Tiba-tiba dianya dalam keadaan orang lain, orang yang hidup atas dunia tak tahu keadaan yang berlaku pada diri dia. Manakala dia sendiri seorang-seorang dalam kubur. Bukan dialah kita sebut. Bila kita seorang-seorang dalam kubur, kita nak bagi tahu macam mana orang yang hidup ini. Boleh jadi kita di atas dunia ni, kalau kita sakit, demam, kita boleh hantar WhatsApp, bagi tahu pada orang. Boleh jadi kita boleh bagi tahu pada orang begini keadaan kita yang memerlukan pertolongan. Tapi bila kita dalam kubur, siapa yang boleh bagi tahu untuk orang yang hidup? Tolonglah saya, bantulah saya. Kecuali di waktu mana kita hidup sekarang ni. Waktu mana kita sekarang ni, kita sentiasa berpesan. Bagi tahu kepada di kalangan keluarga kita, di kalangan sahabat-sahabat kita, di kalangan jiran tetangga kita, terhadap perjalanan kita dalam kubur nanti. Sekarang ni kita jadi rasa takut. Takut kerana tak bayar hutang orang. Takut kerana ambil hak orang. Takut pada diri kita ni kerana kita tak laksanakan syariat Allah. Takut dalam hidup kita ni kerana kita lawan perintah Allah. Biar kita ada perasaan ini dalam jiwa kita ni. Jiwa kita ni, bila kita ada perasaan ini, lalu kita bagi tahu pada keluarga kita. Tolong ya, tolong Abi kalau Abi meninggal dunia. Tolong Umi kalau Umi meninggal dunia. Tolong kita sebut pada keluarga kita. Sentiasa kita ingatkan, bantu saya. Ni waktu mana kita hidup ni, kita minta dah. Dalam masa yang sama, kita pun berusaha lah. Jangan bagi kena azab kubur. Jangan terkena azab kubur. Terkena azab kubur ni, Rasulullah cerita banyak macam mana terkena azab kubur. Bila masuk dalam kubur je, kena tanya soalan, ma rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kiblatuka, wa ma. Ditanya soalan-soalan demikian. Bila kena tanya soalan tu, kita kena jawab dengan jawapan yang tegas.
Jawab dengan jangan jawab teragak-agak. Jangan kita masuk dalam kubur tiba-tiba kita ni jadi was-was nak jawab macam mana. Kenapa? Kerana syaitan pun ganggu juga waktu tersebut. Dia tanya, "Ma rabbuka?" Bagaimana kamu dengan Tuhan kamu? "Ma rabbuka?" Bila tanya soalan demikian, berdebar tu syaitan tunjuk, aku Tuhan kamu. Aku Tuhan kamu, katanya syaitan. Kita pun na'udzubillah min zalik, terjawab, Tuhan aku. Kita jawab demikian, na'udzubillah min zalik. Syaitan mula ganggu pada kita ni, dan kita pun tak boleh jawab dengan jawapan yang tegas. Bila kita tak boleh jawab dengan jawapan yang tegas dalam kubur tu, opang terus. Pom tersebut, tu 7 tala bumi masuk ke dalam. Dia beza azab kubur ni dia tertanam ke dalam lagi. Dia panggil demikian. Rahmat kubur kita terangkat, roh kita naik ke atas. Itu beza. Orang mukmin bila kena sesak jawab, dia jawab, dia boleh jawab, roh dia pun diangkat naik ke atas. Manakala orang yang tidak mukmin, orang yang hidup dia dalam keadaan yang zalim, hidup dia dalam keadaan khianat, bila tak boleh jawab, roh dia tu dihunjam ke dalam muka bumi. Dihunjam ke dalam muka bumi tu yang menyebabkan dianya dihimpit dengan himpitan kubur yang menakutkan pada dia. Takut tak takut ni para hadirin sekalian, sampai peringkat di mana Rasulullah cerita bila kena tu sekali tu, Rasulullah tunjuk jari ni masuk dengan jari ni. Rasulullah tunjuk gitu. Maknanya tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri kita ni terapak jadi satu. Punca apa? Punca kitanya tak jaga hubungan kita dengan Allah di dunia dan hubungan kita dengan makhluk Allah yang lain di dunia, sehingga akan terazab dengan azab yang demikian. Allahu Akbar. Sebab tu kita ni, kita boleh tengoklah diri kita sekarang ni, kita ni ahli syurga ke kita ni ahli neraka. Kalau ahli syurga, dia akan sentiasa buat amalan yang menunjukkan ahli syurga. Kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga dalam hidup kita ni, sentiasa jaga. Bila kita sentiasa jaga, insya-Allah Allah akan samakan kita, dipanggil demikian. Tapi kalau kita ni hidup ni lepas je, tak jaga, semayang pun tak jaga, aurat pun tak jaga, syariat tak jaga dalam hidup kita, mulut kita pun tak jaga. Bila tak jaga pada diri kita ni, akhirnya kita jadi rosak dalam diri kita, bukan di dunia je, bahkan masuk dalam kubur pun sengsara. Bila masuk dalam kubur, mula kita dalam keadaan penuh penderitaan yang berpanjangan kita, kerana kita tak yakin perjalanan hidup kita yang kita kena singgah, yang disebut dengan persinggahan awal kita bila kita nak pergi ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Al-Barra, dia berkata, suatu hari kami dan Rasulullah berada di kubur. Bila Rasulullah duduk di kubur ni, baginda duduk di tepi kubur sambil menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sendiri. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kubur, Rasulullah duduk tepi kubur. Bila duduk di tepi kubur tu, Rasulullah menangis teresak-esak. Bila Rasulullah menangis di tepi kubur, sehingga tanah di bawah menjadi basah. Allahu Akbar. Tanah Rasulullah yang Rasulullah menangis tu jadi basah. Kenapa? Kerana tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukannya sikit-sikit lah. Kita ni, kalau orang Melayu kita ni, kalau menangis sikit-sikit, habis-habis basah tisu-tisu. Habis-habis basah di sebelah kanan kiri. Boleh jadi demikian. Nampak tu basah kita ni. Tapi Rasulullah ni menitik air mata tu, menangis tu, sampai basah tanah yang tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis tadi. Di tanah tersebut menjadi basah. Baginda kemudian lepas pada tersebut, Rasulullah sebut, wahai para sahabat saudaraku, kamu semua akan menjadi seperti ini, dikebumikan dalam tanah. Rasulullah kata, saudara-saudaraku, kamu semua akan dikebumikan seperti ini, kamu akan dimasukkan ke dalam tanah, maka kamu semua sebaiknya menyediakan bekalan untuk menghadapinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bersiap sedialah. Janganlah kamu ni, maknanya hidup ni dalam keadaan hanyut je dengan dunia, leka je dengan dunia, lalai je dengan dunia. Padahal masa untuk dihitungkan amalan kita dah semakin dekat. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat masa untuk dihitung amalan-amalan kamu, amalan-amalan manusia ini. Wa hum fi ghaflatin, tapi mereka masih lagi dalam keadaan leka.
mu'ridun, berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok, tak payah tengok orang lain lah. Tengok diri kita sendiri. Hanya je diri kita. Rasa macam lambat je lagi mati. Lambat je lagi untuk kita dipanggil menghadap di hadapan Allah. Padahal masa kita ni, setiap kali mana terbit matahari, semakin dekat sehari lagi. Semakin dekat lagi sehari. Semakin hampir masa kita untuk dipanggil menghadap depan Allah. Tapi kita ni hanya je lagi, leka je lagi. Makan, na'udzubillah min dzalik, macam lembu yang orang lain tengah sembelih. Orang tengah sembelih tu, dia ngap makan rumput, relax je lagi. Padahal giliran dia tak lama tu. Tak lama dah untuk nak sembelih diri dia. Lembu ni sendiri. Manusia ni, kalau kita tak ada pemikiran, tak berfikir panjang dalam hidup, lebih teruk daripada lembu. Lebih teruk daripada lembu tersebut. Lembu tu pun nak sebutnya Allah tak bagi akal pada dia. Kita ni Allah bagi akal kan. Cuba kita fikir panjang dalam hidup kita. Aku ni nak hidup di dunia ke? Ataupun aku nak hidup sampai ke akhirat Allah? Kalau aku nak hidup sampai ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, aku jangan leka, jangan lalai. Kerana bila-bila masa je kita ni akan dipanggil menghadap depan Allah. Bila-bila masa untuk dipanggil menghadap depan Allah ni, kita ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, berbekallah untuk nak hidup akan datang, bukan berbekal untuk nak tinggalkan, untuk kita nak hidup rasa kekal atas dunia, tidak. Nak berada di atas dunia, tetapi kita sentiasa buat bekalan. Aku mesti ada bekalan untuk aku bila masuk dalam kubur, aku kena ada benda-benda yang boleh menyelamatkan diri aku. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai peringkat menangis, basah tanah-tanah ni. Kerana apa dia? Kerana fikir tentang keadaan umat. Fikir tentang bagaimana kehidupan manusia ni yang terlampau sibuk dengan dunia. Sehingga kan dia tak terfikir tentang hidup di akhirat. Sampai Rasulullah menangis tu, basah tanah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada ni. Punca apa? Punca nak sebutnya gambaran bagaimana jaganya dalam hidup untuk nak hidup di akhirat Allah. Nak hidup di padang mahsyar Allah. Oleh demikian dalam hidup kita, bila kita sebut saja kehidupan demikian, kita kena fikir, aku ni benda apa yang aku nak bawa? Benda apa yang aku nak siapkan untuk nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wahai saudara-saudaraku, Rasulullah sebut, kamu semua akan jadi seperti ni, dikebumikan dalam tanah, masuk dalam tanah. Lepas tu kamu semua sebaiknya menyediakan bekalan untuk menghadapi satu suasana kamu bersendirian di dalam kubur saat mana kamu menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Seorang penyair pernah berkata, setiap manusia mempunyai kubur daripada segala sifat kefanaannya. Disebut demikian. Setiap manusia ni akan mempunyai kubur. Dia mesti mempunyai kubur daripada segala sifat kefanaan, kehancuran dipanggil. Kita ni macam mana pun kita jaga kecantikan, kita akan fana, akan hancur cantik kita. Macam mana pun kita jaga badan kita, kita akan melalui proses kehancuran juga. Buktinya kita tengok sekarang. Dulu berat kita, misalnya contoh 93 kg. Sekarang tengok dah turun dah. Turun berat kita ni bukan turun kerana kita semakin sihat, tidak. Tapi kita semakin fana dipanggil. Dulu 93. Sekarang orang tanya berapa berat sekarang? 83. 10 kilo dah hilang. Misal contohnya. 10 kilo dah hilang. Hilang tu maknanya apa dia? Dia semakin fana. Semakin hancur pada diri kita. Demikian juga dulu harta benda kita banyak. Kita katakanlah harta kita 2 juta, 3 juta. Sekarang tinggal 1 juta. Kemudian dulu rumah kita cantik. Misal contohnya. Sekarang rumah kita dah jadi macam rumah berhantu dah. Dulu pakaian kita ni pakaian yang cantik. Sekarang pakaian kita semakin lusuh dan semakin lusuh. Menunjukkan apa dia? Menunjukkan kita ni menuju kepada kefanaan. Kita kena tahu bahawa bila kita masuk dalam kubur, maka kita akan jadi fana. Segala benda yang kita ada atas dunia, kita tidak memiliki lagi di waktu itu. Manusia sentiasa berkurang, sedangkan kuburnya sentiasa bertambah. Katanya syair ni, manusia ni semakin berkurang. Cuba tengok manusia, semakin tak ada. Tapi kubur tu semakin banyak, semakin luas. Kubur yang ada ni sendiri. Ini nak sebutnya gambaran bagaimana hidup kita ni, perjalanan lepas pada kita hidup di dunia,
lepas pada kita hidup di dunia, kita akan masuk dalam kubur. Ini persinggahan awal yang kita akan jumpa. Kubur pertama di dunia. Terus tajuk, kubur pertama di dunia. Terdapat perbezaan pendapat mengenai orang yang pertama sekali menetapkan bahawa seorang yang meninggal dunia perlu dikebumikan dalam tanah. Ini sejarah-sejarah macam mana kubur yang pertama di dunia ni. Ada pandangan. Siapa yang ajar untuk kita menguburkan jenazah ni? Siapa yang ajar dalam diri kita ni? Ada yang mengatakan bahawa yang pertama sekali melakukan pengkebumian adalah burung gagak. Berdasar pada peristiwa berlaku peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap saudaranya Habil. Tu dipanggil yang pertama sekali. Mula-mula orang yang bunuh, Qabil bunuh Habil. Bila bunuh saja Habil ni, tak tahu nak buat macam mana. Tak tahu nak buat macam mana. Tengok tak baring, kejut-kejut tak bangun. Kejut-kejut tak tergerak dah. Bila tak tergerak tersebut, lalu menyebabkan faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawat akhi. Lalu Allah hantar burung gagak. Burung gagak untuk nak tunjuk bagaimana nak ajar kebumikan jenazah adik-beradik ini sendiri. Adik yang dibunuh oleh Qabil membunuh Habil tadi. Ada juga yang mengatakan bahawa Qabil sebenarnya sudah tahu mengenai cara mengkebumikannya. Ada yang mengatakan bahawa dalam sejarah sebut bahawa sebelum berlaku kematian tu Qabil dah tahu dah macam mana nak kebumikan jenazah dia. Tetapi setelah membunuh saudaranya Habil, dia meninggalkan jasad Habil begitu saja. Tukar ni. Qabil tahu macam mana dia kerana dia meninggalkan jasad Habil begitu saja. Bila dia bunuh Habil, dia tinggalkan jasad begitu saja. Kerana itu lebih mudah bagi dia dibandingkan dia mengkebumikan Habil. Dia rasa demikian. Allah Ta'ala kemudian mengutuskan burung gagak. Bila Allah hantar burung gagak itu bila lalu mengais-ngais tanah, lalu ditimbunkan ke atas jasad Habil. Disebut demikian. Burung gagak katanya, dalam sejarahnya kata burung gagak tu berkelahi 2 ekor, kemudian seekor tu mati. Lalu dikuih-kuih tutup. Lalu Habil kata, oh macam ni cara nak kebumikan. Qabil kata, oh macam ni cara nak kebumikan yang disebut dengan manusia. Bila orang mati kena buat macam ni. Melihat. Dan ada yang sebut burung gagak tu sendiri yang kuis nak tutup kepada yang disebut dengan saudara dia Habil yang telah dibunuh oleh Qabil tadi. Bila dikuis nak tutup tadi, ditimbun tadi, melihat perkara itu, Qabil kemudian berkata, celakalah aku, disebut. Bila tengok saja begitu, dia sebut, Allah celakanya aku. Mengapa aku tidak mampu melakukan seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat mengkebumikan mayat saudaraku. Qabil kemudian mengkebumikan mayat saudara dia dan dia menyesal. Lalu dia bertaubat. Lepas pada dia bunuh. Ada yang mengatakan bahawa penyesalan Qabil bukan kerana dia telah membunuh saudara dia, tetapi kerana dia kehilangan saudara dia. Ada yang sebut, dia kata, para alim ulama kata, bukan dia sesal kerana dia bunuh yang disebut dengan Habil tadi, tapi dia sesal kerana tak ada orang dah dia nak bercakap, tak ada orang dah dia nak berkawan. Bila Allah jadikan dalam keadaan yang dia bunuh yang disebut dengan saudara dia yang disebut dengan Habil tadi. Allahu Akbar. Batu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dosa pembunuhan di atas dunia ini, orang yang pertama yang telah membunuh, Qabil membunuh Habil, dan setiap pembunuh yang membunuh ini, dosa dia sampai kepada Qabil yang membunuh Habil. Tu. Maknanya, dialah yang mengajar manusia bagaimana nak bunuh. Pembunuhan berlaku ni di atas muka bumi ini sendiri. Sebab tu kita jangan hidupkan sunnah yang buruk, tetapi kita hidupkan sunnah yang baik. Dalam hadis Rasulullah ajar pada diri kita, man dalla ala syai'in falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa-siapa yang dia tunjuk sesuatu benda yang baik ke yang buruk ke, maka orang yang ikut lepas pada sebut, semua dia akan dapat pahala lepas pada yang demikian. Macam para hadirin sekalian yang duduk share kuliah ni, misal contoh, kita share kuliah, kemudian orang lain dapat, orang lain turut sama belajar dengan apa yang kita belajar ini, misal contohnya. Kemudian orang lain pun dengar sama. Oh, dulu tak pernah dengar kuliah macam ni.
sekarang baru boleh dengar kuliah macam ni. Bila kita rasa demikian, kita pun dapat pahala, manakala Farhan sekian pun dapat pahala. Apa yang saya sebut ni, Farhan sekian dapat pahala sama. Ini keuntungan daripada apa yang kita lakukan perkara yang baik. Tapi kalau Farhan sekian share benda yang tak baik, share benda yang tak baik, dosa yang pembuat tu pun dapat, dosa Farhan sekian pun dapat, dosa orang yang mengikut lepas pada itu pun kita turut sama dapat dengan apa yang tak baik yang kita share pada orang ramai, benda-benda yang tak baik itu sendiri. Itu kena jaga. Tangan kita jaga, kemudian mulut kita jaga, kemudian pemikiran kita pun jaga, dalam hidup kita jaga. Jangan kita hidupkan benda yang tak baik, tetapi hidupkan dengan satu benda yang baik yang boleh membawa kebaikan untuk masa depan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala menceritakan perkara tersebut dalam firman-Nya. Kalau orang tanya, kubur yang pertama yang dibuat di atas muka bumi ni kubur mana? Kubur Qabil membunuh Habil. Itu cara nak diajar di atas muka bumi ini sendiri. Ini sejarah kubur. Kalau orang tanya, sejarah kubur ni datang daripada mana? Datang daripada Qabil yang telah membunuh Habil. Itu sejarah yang pertama yang berlaku di atas muka bumi ini sendiri. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, "Faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawat akhihi. Qala ya wailata a'ajastu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin." Allah cerita, lalu Allah hantarkan ghuraban. Allah hantar gagak. Gagak yang burung gagak menggali-gali, yabhasu fil ard, yang gerakkan kaki dia, tunjangkan kaki dia tersebut, kemudian yang menyebabkan kaki dia tu tergali-gali tanah ni. Kemudian liyuriyahu, untuk menunjukkan kepadanya, kaifa yuwari sawat akhi, bagaimana untuk dia seharusnya menguburkan saudara dia pada saudara dia. Qabil nak diajar pada Qabil macam mana yang kamu telah bunuh Habil ni, nak kebumikan jenazah Habil tadi. Lepas pada itu, lalu katanya Qabil, qala ya wailata a'ajastu an akuna misla hadzal ghurab. Mengapa aku tak mampu untuk berfikir sebagaimana yang dilakukan oleh ghurab tadi, yang dilakukan oleh burung gagak tadi. Fa'wariya sawat akhi, lalu dia pun menguburkan saudara dia. Dialah yang orang yang pertama mengkebumikan jenazah saudara dia. Fa asbaha minan nadimin, lalu katanya Allah, lepas pada dia kebumi jenazah tu, timbul penyesalan dalam tubuh badan dia di atas tindakan yang dilakukan itu sendiri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika penyesalan kerana dia telah membunuh saudaranya, maka penyesalan itu merupakan taubat. Yang dimaksudkan dalam ayat fa'asbaha minan nadimin tu, alif ulama sebut, yang dia jadi menyesal tu, menyesal kerana dia bunuh saudara dia ke, ataupun dia menyesal kerana tak ada saudara dia, untuk dia tak boleh nak bersahabat lagi di atas muka bumi. Kalau dia menyesal, katanya Ibnu Abbas, kalau dia menyesal kerana perbuatan dia membunuh tadi, maka itu dianggap taubat. Orang yang bertaubat ni, dia kena rasa menyesal. Menyesal aku tinggal solat. Menyesal aku buka aurat. Menyesal aku, dalam penyesalan tu mesti ada orang yang bertaubat. Bila dia rasa penyesalan di atas apa yang dia lakukan tersebut, maka dia telah dianggap bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita jangan mengulangi lagi lah. Sama ada kita sebut saja dosa tadi. Bila kita sebut dosa tu, dia hidup balik dosa tadi. Sebab tu dalam hidup kita ni, bila kita dah tersilap buat satu benda dalam hidup kita, maka lepas itu kita taubat, dan jangan kita sebut-sebut lagi. Bila kita sebut-sebut lagi, dosa tadi dihidup balik. Tu dosa tu akan hidup selagi mana kita menyebut-nyebut yang keadaan yang berlaku pada diri kita. Ada yang meriwayatkan dalam versi yang lain lagi, setelah Qabil membunuh saudara dia, dia duduk berhampiran kepala saudara dia sambil menangis. Ada satu riwayat yang lain sebut, Qabil bila dia bunuh Habil tu, dia duduk di hujung kepala, dia menangis di hujung kepala saudara dia. Tiba-tiba datang 2 ekor burung gagak yang sedang bergaduh, hingga salah satu daripadanya mati. Yang saya sebut di awal-awal tadi. Anak sebutnya, bila begitu, dia duduk termenung, dia nak buat macam mana terhadap jenazah ni. Lalu dia pun, Allah hantar burung gagak, 2 ekor burung gagak. Burung gagak tu datang bergaduh, 2 ekor tersebut. Bergaduh.
Bila bergaduh tu mati salah seekor ni. Kemudian burung gagak yang masih hidup ni mula gali tanah mengkebumikan burung gagak yang telah mati seekor tadi. Tu jadi peristiwa demikian. Melihat peristiwa itu, Qabil melakukan perkara yang sama pada saudara dia. Dia tengok, dia perhati, oh macam tu cara. Dalam hidup kita ni kadang-kadang dia ada tu. Di saat mana dia buat sesuatu, lepas pada kita buat sesuatu, Allah tunjuk jalan. Macam ni, terbuka hati dan sebagainya. Ni yang menyebabkan dia mengkebumikan saudara dia yang telah mati ke dalam tanah. Perkara itu kemudian menjadi sunnah ketetapan bagi setiap anak-anak Adam sampailah sekarang. Firman Allah Ta'ala, summa amatahu fa'akbarah. Lepas pada itu Allah tetapkan summa amatahu, kemudian dia dimatikan fa'akbarah, maka dia dikebumikan di dalam kubur. Tu kalau orang tanya, kubur ni sejarah dia macam mana Ustaz? Yang terjadinya kubur, yang kita sebut tentang kubur ni. Jawabnya daripada ayat ni lah, surah Abasa, Allah Subhanahu Wa Taala sebut summa amatahu fa'akbarah. Kemudian dia mati, dimatikan oleh Allah, fa'akbarah, lalu dikuburkan jasad dia. Menurut Al-Barra, tujuan Allah memasukkannya ke dalam kubur adalah untuk memuliakan dan agar jasad tidak dimakan oleh burung dan binatang pencari makan. Kalau ditanya lagi, habis tu kenapa kita kena dikuburkan? Kenapa tak gantung macam orang asli? Dia gantung jenazah mayat tu di atas pokok, di atas gunung, di tepi lereng-lereng bukit dan sebagainya. Kenapa kita tak buat demikian? Jawabnya, kerana Allah nak memuliakan lagi jasad yang ada pada manusia ni agar tidak dimakan oleh burung-burung, serangga-serangga dan binatang-binatang yang cari makan ini sendiri. Kalaulah kita ni lepas pada meninggal dunia, letak di tengah dalam hutan, misal contoh. Lepas tu, jenazah kita ni dirobek oleh binatang-binatang buas dan sebagainya. Maka tak mulia lah dalam hidup kita. Menurut Abu Ubaidah, makna perkataan fa'akbarah adalah membuat kubur untuknya dan memerintahkan agar dia dikebumikan. Abu Ubaidah meriwayatkan ketika Umar bin Abu Hubairah membunuh Saleh bin Abdul Rahman Bani Tamim, lalu dia berkata, kami telah mengkebumikan Saleh. Cara demikian. Bagaimana sifat kubur yang baik itu? Bagaimana kubur yang baik ni macam mana? Permukaan kubur sepatutnya agak ditinggikan sedikit. Bila kita kebumi jenazah, jangan ratakan saja. Dan bila kita kebumi dah jenazah tu, tinggikan sikit. Naikkan sikit. Dilarang menyimin kubur serta membuat bangunan di atas kubur. Sama sekali jangan buat bangunan-bangunan ke ataupun semin ke dan sebagainya di atas kubur. Jangan buat yang sekatan-sekatan tertentu, jangan. Kerana apa dia? Tanah-tanah kubur ni tanah wakaf, bukan tanah sendirian. Yang kita kena faham demikian. Satu. Yang keduanya, bila satu hari nanti jenazah ni dah hancur lebur dah tak ada dah, boleh letak orang lain pula di tempat tersebut. Yang keluarga pun tak datang dah. Tak ada siapa dah kenal kubur ni milik siapa. Dan keluarga dia pun dah jauh-jauh tak tahu ke mana dah. Maka kalau kita buat simen, kalau kita buat binaan di tempat tersebut, maka di waktu ini yang menyebabkan orang akan buat pertandingan kubur cantik. Sikit lagi ada pertandingan kubur ni cantik, kubur, ataupun orang buat pemujaan, orang buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas kubur ni. Padahal tanah kubur ni merupakan tanah wakaf untuk menjadi milik orang Islam seluruhnya. Maknanya cara demikian. Lalu dilarang sama sekali kita membuat binaan di atas bangunan di atas kubur itu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Jabir, diceritakan bahawa Rasulullah melarang menyimin kubur. Rasulullah larang jangan buat binaan di atas kubur ataupun duduk di atas kubur siap dengan letak kerusi. Ni kubur hamba-hamba Allah tertentu, buat kerusi kat tepi dia tu untuk apa dia? Untuk kitanya duduk atas kubur dan membuat bangunan di atas kubur. Membuat bangunan di atas kubur. Kita pun tanya balik. Ada orang tanya, habis tu kubur Rasulullah tu ada bangunan tu? Ada orang tanya soalan demikian. Kubur Sayyidina Umar ada, kubur Abu Bakar tu ada bangunan? Kita jawab, itu adalah ketetapan yang terpilih. Orang dia panggil diistisnakan dalam agama untuk kitanya nak jaga keselamatan daripada pencurian jenazah ataupun diambilnya jenazah dan sebagainya.
Kubur Rasulullah, kalau kita baca dalam sejarah, berapa kali percubaan Yahudi untuk mencuri jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala yang ni perlu untuk dijaga. Sama juga orang-orang yang sekiranya dia dianggap orang-orang yang terpilih di atas dunia, maka kubur dia mestilah dikawal dan dijaga. Tapi kalau dia tak terpilih macam kita orang awam ni, orang yang tak ada apa-apa pun, pada diri kita jangan buat bangunan, jangan buat binaan di atas kubur tersebut. Dalam satu hadis lain juga diriwayatkan daripada Jabir, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang menyimin di atas kubur. Rasulullah larang menulis di atas kubur. Jangan buat tulisan di atas kubur. Simen je kata tu, tulis. Inilah jasadku yang berada di dalam, dia letak syair di atas kubur dia ni dan sebagainya. Menulis nama tu tak apa, tulis nama, sekadar tulis nama. Ulama-ulama sebut tarikh kematian dan sebagainya, tu tak jangan salah. Tapi yang tak boleh sampai peringkat diukirkan dengan ukiran-ukiran tertentu di atas kubur, yang ini dilarang. Membuat bangunan di atas kubur serta merendahkan permukaan kubur. Permukaan kubur tu naikkan. Bila kita ziarah kubur, arwah ayah kita ke, arwah ibu kita ke, arwah keluarga kita, bila ziarah tu tengok rata je tanah kubur tu, kita ambil sikit kat tepi tu, longgokkan dia, naikkan sikit, supaya apa dia, permukaan kubur tu tidak menjadi rata, tetapi ditinggikan. Itu cara yang terbaik lah. Kalau tak ada juga, ambil batu-batu. Ambil batu-batu luar, kemudian batu-batu kecil tu kan, kemudian kita longgokkan menjadi tinggi sikit di atas kubur itu. Itu di antara cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ajar untuk kita susun kubur-kubur yang baik. Abu Isa mengatakan bahawa hadis ini hadis sahih. Para ulama mengatakan bahawa menyimin kubur agar kelihatan indah dan elok amatlah dilarang sama sekali. Dilarang. Jangan buat dengan susunan. Ada orang kita susun tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, sampai nampak seolah-olah kubur dia ni hebat sangat kubur dia. Kerana perkara itu adalah perhiasan dunia. Pembaziran dipanggil. Sedangkan kubur adalah tempat persinggahan menuju ke akhirat. Tempat singgah ni perlu cantik ke? Tak perlu cantik. Yang kena cantik amalan. Amalan yang dibawa untuk menghadap depan Allah. Adapun orang yang hidup ni diajar supaya apa dia? Orang yang hidup ni supaya jaga. Jangan sampai jadikan tempat itu tempat persembahan. Dipanggil tempat peribadatan. Kubur ni bukan jadi demikian. Dan tidak sepatutnya dihiasi. Tidak sepatut dihiasi. Kerana yang menghiasi mati di dalam kuburnya adalah amal perbuatannya. Kalau orang kata, biar cantik sikit ustaz kubur ni. Tak. Biar orang mati tu cantikkan amalan dia. Yang masuk dalam kubur tu biar cantik amalan. Manakala orang yang hidup ni, tak usahlah kita nak membazir upah orang sampai 25,000. Nak buat belendang ke apa dia. Nak buat yang namakan dengan susunan di atas kubur. Semua ni satu pembaziran yang tak sepatutnya berlaku di kalangan masyarakat kita. Pesan betul-betul. Walaupun orang yang nak meninggal dunia tu, dia pesan dah. Dia kata, buat cantik-cantik kubur aku kalau aku meninggal dunia. Jangan buat. Itu cara pada diri kita. Buat cara yang diajar oleh agama. Apa dia? Letak batu nisan di hujung kepala, batu nisan di hujung kaki. Kemudian timbunkan tanah tu biar naik sikit di atas tengah-tengah tersebut. Menunjukkan inilah tanah kubur yang sebenarnya. Para penyair bersenandung, bila kamu melakukan urusan orang lain dalam satu malam saja, ketahuilah bahawa setelahnya kamu akan bertanggungjawab. Bila suatu jenazah dibawa ke pusara, ketahuilah setelahnya kamu juga akan dibawa. Wahai penghuni kubur yang permukaannya yang terukir, barangkali di bawahnya dalam keadaan yang dibelenggu pada diri kamu. Terseksa dipanggil demikian. Siapa-siapa yang buat binaan di atas kubur, dia buat binaan-binaan tertentu di atas kubur, orang dalam kubur tu terseksa. Ni kesan daripada apa dia? Kesan daripada kita tak jaga hubungan kita dengan Allah, sehingga kan kita sibuk nak menghabiskan harta benda kita untuk perkara yang sedemikian rupa. Dalam Sahih Muslim diceritakan daripada Abu Hajjaj Al-Asadi, dia berkata, Ali bin Abi Talib berkata kepadaku, bukankah aku telah menyuruh kamu melakukan perkara yang telah diperintahkan oleh Rasulullah kepadaku,
iaitu tidak meninggikan kubur. Abu Daud menyatakan dalam Marasil daripada Asim bin Abu Saleh, aku melihat kubur Rasulullah tingginya hanya sejengkal daripada permukaan tanah. Ini katanya Abu Daud. Dia cerita dalam kitab daripada Asim bin Abu Saleh, tinggi kubur Rasulullah tu daripada permukaan tanah tu sejengkal je naik. Sejengkal je naik. Naikkan tanah. Tinggi sikit. Dia panggil demikian. Kemudian para ulama mengatakan bahawa kubur hendaklah agak ditinggikan sedikit daripada permukaan tanah. Kalau tanah tu rata je, kita angkat tinggi sikit. Tapi jangan meninggikan kubur dengan membina bangunan di atas kubur. Jangan sampai peringkat kita nak tinggikan kubur, buat bangunan. Ataupun buat ikat bata-bata. Ataupun kitanya upah beli yang disebut dengan tahap-tahap yang tersusun begitu. Seolah-olah ada bangunan kecil yang sedang dibuat di atas tersebut. Jangan. Kalau dah buat, tolong pecahkan. Tolong buka benda yang demikian. Kemudian yang dah buat tu, yang dah buat tersebut kita pergi balik, buka balik supaya orang dalam kubur tu rasa ringan dengan keadaan yang telah kita lakukan ini sendiri. Kalau ada yang buatlah, yang buat benda-benda yang demikian, tak payah buat. Ini orang belajar dengan orang tak belajar tak sama. Jangan samakan orang belajar dengan orang tak belajar. Bila saya mati ataupun bila para alim ulama yang lain meninggal dunia, para hadirin sekalian tengok di atas kubur para alim ulama tu. Macam mana cara yang terbaik untuk kita lakukan? Letak sekadar nama ataupun lepas pada tu letak dengan yang disebut dengan batu nisan, kemudian pacakkan pokok yang basah untuk hidup. Lepas pada tersebut untuk dia hidup dan dia akan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita tanam kemudian letak baja lagi dan sebagainya, tak perlu. Alim ulama sebut kubur yang kena adanya ialah letakkan di hujung kepala, hujung kaki, kemudian lepas itu tinggikan tanah tu sikit. Itu cara demikian. Kemudian tapi jangan meninggikan kubur dengan membina bangunan di atas kubur. Bangunan tu maksudnya dia meninggi binaan tu jadi terangkat daripada bawah naik ke atas dengan tujuan bermegah-megahan seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Orang jahiliyah dia buat demikian. Orang-orang yang tak gerti dia panggil. Orang jahil dia panggil. Aku saksikan para pemilik istana bila mati membujur, mereka membina kubur dengan sukhur, dengan marmar. Ni katanya syair. Mereka tidak rela kecuali tetap berbangga takabur kepada para fakir. Meskipun sampai ke dalam kubur, demi usiamu sekiranya terbuka untukmu tanah gembur untuk dikam. Sepatutnya demikian. Bila mati, tak payahlah kamu nak buat bangunan-bangunan. Tak payah kamu nak buat dengan marmar. Konon-kononnya simbol cinta. Konon-kononnya nak tunjuk hebat dan sebagainya. Tak payah. Semua tu satu kekarutan yang dilakukan demikian. Kemudian maka kamu tidak akan dapat membezakan antara si malang dengan si mujur. Juga tidak antara kulit berbaju bulu biri-biri dengan kulit berbaju sutera Cordova. Sutera Cordova bukan surat kepada Cordova tu tidak. Surat kepada apa dia dipanggil? Kanda kepada adinda tu dipanggil. Bila tanah sudah memakan si Ammar dan si Amir maka di mana letak kemuliaan si kaya daripada si fakir? Dalam syair disebut demikian. Wahai orang yang telah mati, di mana harta kamu yang telah kamu kumpulkan dahulu? Tuan kitab kita ni tanya. Orang mati, mana harta-harta kamu yang telah kamu kumpulkan itu? Harta kamu tidak dapat dibawa sampai ke dalam kubur kan? Bila kamu mati, kekayaan dan kemuliaan kamu berubah menjadi satu kesengsaraan dan kehinaan untuk diri kamu. Bila orang buat bangunan di atas kubur kamu, orang buat yang disebut demikian, kamu masuk dalam kubur, jadi hina kamu. Bila orang buat binaan di atas kamu tersebut. Bagaimana kamu memikul hutang kamu yang telah kamu tinggalkan? Macam mana kamu pikul hutang yang telah kamu tinggalkan? Sesungguhnya jalan menuju petunjuk telah tertutup bagi kamu dan bekalan yang kamu bawa dalam perjalanan dan perjalanan panjang kamu amat sedikit sehingga diri kamu berada dalam keadaan yang amat sukar pada diri kamu. Tahukah kamu, wahai orang yang lalai, bahawa sesungguhnya kamu akan berpindah menuju hari yang menakutkan. Yang kamu akan berada di hadapan Allah dan akan ditanya mengenai perbuatan kamu selama mana kamu berada di atas dunia ini.
Ini ucapan orang yang hidup pada orang mati. Yang insya-Allah kita akan sebut panjang lagi dalam ucapan orang yang hidup pada orang mati ni, dalam perbincangan yang akan datang nantilah insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.